Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar. Jadinya kita akan sambung kelas kita. Okey, setelah bercuti seminggu, jadinya kita akan sambunglah pengajaran kita pada hari ini. Okey. Pada 2 minggu lepas sebelum kita cuti tu, kita sudah belajar bab baru, itu tamadun Islam dan sebagainya. Dan apa yang kita belajar pada 2 minggu lepas tu adalah mengenai latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, kan. Okey, ada dua. Yang pertama adalah tentang latar belakang masyarakat jahiliah dan yang kedua adalah mengenai sistem politik masyarakat jahiliah. Okey, jadinya apa yang cikgu nak kamu dapat dan kamu faham pada hari ini. Okey, yang pertama adalah kamu perlu untuk mengetahui ekonomi masyarakat jahiliah. Maknanya berkenaan dengan ekonomi itu adalah berkenaan dengan pekerjaan mereka, ya, apa yang mereka lakukan. Okey, seterusnya adalah yang kedua adalah kamu untuk memahami sosial masyarakat jahiliah. Okey, sosial ni adalah mengenai tentang interaksi ataupun macam perangai hidup mereka lah. Okey, antara satu sama lain. Okey, itu adalah maksud sosial. Okey, maknanya kamu perlu tahu tentang ekonomi dan sosial masyarakat jahiliah. Okey, jadinya kita akan pergi kepada objektif kita yang pertama, iaitu berkenaan tentang ekonomi masyarakat jahiliah. Kamu semua dengar kan suara cikgu? Dengar dulu. Sebab tiba-tiba ada orang potong rumput pula dekat sebelah rumah. Okey, kamu semua dengar Okey, jadinya kita akan pergi kepada ekonomi masyarakat jahiliah. Okey, apa kita akan tengok? Okey, masyarakat pada masa ini juga melakukan kegiatan ekonomi yang berbeza, khususnya di beberapa buah negeri dan kawasan di tanah Arab. Okey, masyarakat jahiliah ni dekat tanah Arab. Okey, jadinya mereka menjalankan kegiatan ekonomi yang berbeza. Maknanya setiap kawasan tu dia ada penanaman yang berbeza. Maknanya tempat ni dia tanam, contoh okey, kawasan ni dia tanam padi. Okey, kawasan yang sana tu dia tanam gandum. Okey, itu adalah maksud dia yang berbeza lah. Okey, jadinya kegiatan utama adalah dalam bidang pertanian dan perdagangan. Maknanya mereka sudah menjalankan pertanian. Okey, pertanian itu bercucuk tanam, dan perdagangan itu jual beli. Okey, mereka sudah melakukan aktiviti ekonomi tersebut, iaitu pertanian dan perdagangan. Okey, seterusnya semenanjung tanah Arab mempunyai tanah yang kurang subur untuk pertanian. Boleh tak bagi tahu cikgu kenapa tanah dekat Arab ni dia kurang subur? Kamu boleh respon dekat chat ataupun kamu boleh voice lah. Agak-agak lah kamu kan. Kenapa tanah Arab ni dia kurang subur? Kalau kamu tengok, kalau orang cakap tentang Arab ni, apa yang kamu rasa? Mesti kamu tahu kan, yang Islam, yang beragama Islam mesti dah tahu kan Arab tu macam mana. Cuaca panas. Okey, betul? Okey, Harid lah. Okey, Harid jawab itu cuaca panas. Okey, betul Harid. Okey, sebab apa? Dekat tanah Arab ni dia panas kering. Okey, kalau dekat kita macam Malaysia ni, kawasan hujan tropika ni atau khatulistiwa ni, kita panas lembap. Okey, maknanya kita ada cuaca panas dan lembap. Lembap tu adalah hujan lah. Tapi dekat tanah Arab ni dia ada juga hujan. Dia paling banyak pun 3 kali setahun kat tanah Arab ni. Okey, jadinya tanah mereka kering. Okey, cuaca panas. Dan lepas tu mereka juga adalah merupakan padang pasir. Okey, kalau pergi Arab tu dia adalah kawasan tanah pasir. Jadinya kawasan dekat situ dia kurang subur lah. Okey, sebab apa? Sebab dia tak dapat
cuaca yang panas tu, jadi tak ada hujan. Bila tak ada hujan tadi, tak ada sumber air. Okay, jadi tanah itu dia tak subur. Okey. Seterusnya kita akan tengok di Yaman. Okey, ini satu kawasan yang pertama, iaitu di Yaman. Terdapat tanaman gandum dan kopi yang amat bergantung pada hujan. Maknanya dekat Yaman ni mereka tanam, pertama adalah gandum, yang kedua adalah kopi. Kamu tahu kan gandum tu apa kan? Gandum tu dia buat tepung lah. Okay, kopi tu buat kopi lah. Okay, maknanya kedua-dua pertanian ni dia memerlukan air yang banyak. Okay, ini adalah gambar ladang kopi dekat Yaman. Okay, seterusnya kita akan tengok sekoi dan padi juga diusahakan di beberapa tempat di Oman. Okay, tadi Yaman, ni Oman. Okay, ni negara tau. Oman dan Yaman ni adalah negara. Okay, mana dekat Oman ni dia tanam sekoi. Okay, kalau nak tahu sekoi tu, kamu tengok dekat slide tu. Dia macam ni lah, berti jagung tu. Tu sekoi. Dan padi. Okay, kamu mesti tahu padi kan. Takkan orang Malaysia ataupun Asia Tenggara tak tahu padi. Okay, maknanya kedua-dua pertanian ni pun dia memerlukan air yang banyak. Kalau kamu tengok kat padi kat sini pun, kamu tengok kan, air sentiasa kena ada dekat padi lah, untuk mereka hidup. Okay, maknanya dekat Oman ni adalah mereka tanam sekoi dan padi. Okay, kalau dekat Yaman tadi mereka tanam gandum dan kopi. Okey, seterusnya kita akan tengok. Okey, kemenyan pula merupakan tanaman berharga yang dihasilkan di Hadramaut dan Mahrah. Okey, ini bukan negara. Ini adalah negeri dia, kawasan lah. Okey, maknanya dekat Hadramaut dan Mahrah ni, nama tempat mereka tanam kemenyan. Okey. Antara binatang ternakan termasuklah unta, kambing dan biri-biri. Okay, kamu tahu kan, tanah Arab mestilah mereka unta kan. Unta of course kamu tahu kan, kat tanah Arab. Lepas tu kambing, lepas tu dan biri-biri. Okey. Mereka berpindah randah untuk mencari rumput dan air bagi binatang ternakan. Okey, sebab apa? Sebab dekat tanah Arab tu dia panas kan, macam kawan Arid cakap, dia panas. Jadinya nak dapatkan sumber air yang dalam jangka masa yang lama tu tak ada. Ataupun kalau ada sungai pun mestilah kan, kalau hujan 3 tahun sekali, 3 kali setahun, mestilah tak ada sungai yang ada air macam tempat kita kan. Jadinya mereka akan mencari rumput dan air lah untuk mereka menternak. Okay, jadinya bila kawasan tu dah habis makanan, iaitu rumput dan air, jadinya jadinya mereka akan berpindah randah, ataupun kita panggil bahasa nomad. Okey, terdapat juga kaum Badui yang mengamalkan sistem tukar barang. Okey, mereka melakukan tukar barang, ataupun kita panggil sistem barter. Okey, maknanya kaum Badui ni adalah kaum yang tinggal dekat padang pasir. Okey, kalau kaum yang tinggal dekat bandar, kamu rasa kaum apa? Ikut Badui. Adalah jadi dua kaum kan dekat tanah Arab kan. Yang pertama adalah Badui dan yang kedua adalah kaum Hadari. Okay, kalau kaum Badui ni dia mengamalkan sistem tukar barang, itu sistem barter lah. Contohnya orang ni dia bagi tepung. Okey, kalau orang ni ditukar dengan, contoh dia tu padi lah. Padi lah, beras lah. Macam tu dia buat tukar barang. Okey, mereka menukarkan binatang ternakan dan hasil ternakan dengan barang keperluan mereka seperti pakaian dan kurma. Okey, inilah maksud dia. Maknanya mereka menjalankan sistem pertukaran barang. Itu kita panggil sistem barter. Okey, kita tengok dalam kalangan kaum Hadari pula terdapat setengah dari mereka yang keluar berdagang secara kafilah lah, secara berkelompok. Okey, maknanya kaum Hadari ini dia menjalankan perdagangan. Okey, itu sistem perniagaan lah. Okey, pada peringkat awalnya masyarakat Yaman memasarkan hasil perdagangan dari Hadramaut dan India serta membawanya juga ke Syam dan Mesir. Maknanya mereka sudah menjalankan aktiviti perdagangan lah sampai ke
ke India, kat Asia Selatan. Itu ke Syam dan ke Mesir. Okay, kalau Syam ni negara, sekejap. Pada hari ni kita panggil Syam tu negara negara apa tak ingat pula cikgu. Syam ni dia dah tukar nama negara. Sekejap, alamak. Lupa pula cikgu apa nama negara Syam ni sekarang. Dan maknanya mereka dah menjalankan aktiviti perdagangan lah. Sejak abad ke-6 masih masyarakat Hijaz. Kamu tahu kan, Hijaz ni dia meliputi kawasan mana? Hijaz ni dia meliputi kawasan Mekah, Madinah dan Taif. Itu bahagian tengah untuk semenanjung tanah Arab. Maknanya masyarakat kat Hijaz tu dia dah menjadikan Mekah sebagai pusat dagangan yang baru, kan cikgu cakap tadi. Mekah, Madinah dan Taif. Tapi masyarakat Hijaz ni dia telah menjadikan Mekah sebagai pusat dagangan yang baru. Penduduk Hijaz pula membeli barang dari Yaman dan Habsyah. Habsyah ni Mesir, lalu menjualnya Habsyah nak Mesir, dia Algeria kot. Menjualkannya di Syam dan Mesir. Maknanya mereka dah tukar barang dari tu kan. Lepas tu mereka dah jual, mereka dah menjalankan aktiviti perdagangan. Itu pun melibatkan antara negara lain lah dekat dengan sebenarnya tanah Arab tu. Lepas tu kita akan tengok ketika itu laluan perdagangan melintasi benua yang dikenali sebagai laluan sutera telah menghubungkan perdagangan Arab dengan China, India dan Asia. Dengan adanya laluan sutera tersebut, jadinya mereka dapat menjalankan aktiviti perdagangan. Mereka dah ada laluan sendirilah. Mereka laluan yang telah ditetapkan untuk menjalankan perdagangan. Maknanya laluan sutera ni dia start daripada Eropah. Eropah tu dekat tamadun Rom ataupun sekarang kita panggil negara Itali, dan dia punya lagi satu punya dia sampai ke negara China. Itu dekat Asia Timur atau Asia Pasifik lah. Maknanya laluan sutera tu adalah merupakan laluan perdagangan daratan yang terpanjang di dunia. Maknanya daripada benua Asia sehingga ke benua Eropah. Kita ada maknanya laluan sutera. Kalau orang tanya laluan sutera ni apa? Kita cakap laluan sutera ni adalah merupakan laluan perdagangan daratan yang terpanjang di dunia. Bermula bila bermula dia meliputi daripada tamadun Rom, itu pun negara Itali pada hari ini, dan hingga ke negara China. Perniagaan masyarakat Arab Jahiliyah hanya mementingkan keuntungan dan mengamalkan riba dan menipu timbangan. Ini adalah merupakan amalan yang tidak baik ya. Maknanya mereka menjalankan perniagaan orang Arab Jahiliyah ni, tapi dia konsep dia adalah mementingkan keuntungan. Macam mana mementingkan keuntungan ni? Dia mengamalkan riba dan menipu timbangan. Kalau riba ni adalah contoh, kalau seseorang tu dia pinjam, contohnya orang tu dia pinjam 1000 kan kat orang tu, pinjam 1000, tapi tiap bulan orang tu kena bayar 100 kan, 100. Tapi yang riba tu adalah dia pinjam 1000, tapi kalau dia ikutkan riba tu, kalau dia bayar lambat, dia kena cas yang tinggi. Maknanya dia kena bayar contoh 1200 ke. Maknanya yang 200 tu adalah riba. Maknanya tak patutnya kalau kita pinjam 1000, kita kena bayar 1000 kan. Kalau ada riba ni dah jadi 1000, contohlah 1200 kan. Ini tak boleh lah. Dan menipu timbangan dengan betul kan. Menipu timbangan ni adalah kalau mereka timbang barangan tu, contoh kalau orang tu beli 1 kilo, contohlah 1 kilo beras, tapi mereka timbang timbangan lah. Rupanya kalau kita timbang balik, beras tu ada 800 gram. Maknanya dia tipu timbangan. Maknanya kat sini kita akan tengok masyarakat jahiliah ni dia mementingkan keuntungan dengan, walaupun cara tu tidak halal lah. Untuk dalam Islam adalah perkara ini adalah dilarang lah. Itu adalah berkenaan tentang ekonomi masyarakat jahiliah. Maknanya mereka sudah menjalankan aktiviti pertanian dan
dan perdagangan. Ada tak pertanyaan nak tanya cikgu mengenai ekonomi masyarakat jahiliah ni? Sebelum kita pergi kepada kita punya objektif yang kedua. Okey, kalau tak ada kita akan pergi kepada kita punya objektif yang kedua. Okey, objektif kita yang kedua adalah mengenai sosial masyarakat jahiliah. Okey. Kehidupan masyarakat Arab jahiliah di semenanjung tanah Arab dapat dilihat dari sudut iaitu agama dan kepercayaan serta adat dan kehidupan seharian mereka. Maknanya kita akan tengok apa dalam sosial ni apa kita tengok. Yang pertama adalah agama dan kepercayaan dan adat dan kehidupan seharian mereka. Okey, kita akan tengok agama dan kepercayaan masyarakat jahiliah. Okey. Masyarakat Arab jahiliah ni dia ada 6 agama atau kepercayaan yang mereka anuti. Okey. Yang pertama adalah Watani, yang kedua adalah Majusi, yang ketiga Yahudi, Nasrani, yang kelima Animisme dan yang keenam adalah Hunafa. Jadi kita akan cikgu akan terangkan keenam agama ataupun kepercayaan masyarakat jahiliah. Okey, kita akan tengok yang pertama adalah Watani. Okey, Watani ni berkaitan dengan apa? Okey. Watani ni adalah berkaitan dengan mereka yang menyembah berhala. Okey, berhala ni kamu tahu kan? Berhala ni adalah patung lah, patung yang dibuat tu. Kan? Kalau ada gambar patung batu. Itu adalah kita panggil berhala Okey, antaranya adalah termasuk Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat dan Hubal. Okey, itu adalah nama-nama berhala yang disembah masyarakat jahiliah yang menganuti agama Watani ni. Okey. Terdapat 360 buah berhala di sekeliling Kaabah. Okey. Kalau zaman sekarang ni Kaabah tak ada berhala ni sebab dah Islam. Okey, ni sebelum Islam maknanya sekeliling Mekah tu sekeliling Kaabah. Okey, yang warna hitam. Kalau kamu tengok yang warna hitam tu adalah Kaabah atau bahasa Inggeris kita panggil black box. Okey, itu adalah Kaabah dan sekeliling dia pada masa tu sebelum datang Islam ni sekeliling Kaabah tu dia inilah diletakkan berhala tu. Okay, jadi masyarakat Arab jahiliah ni dia sembah berhala dekat situ. Okey. Okey, seterusnya yang kedua adalah Majusi. Okey, Majusi ni adalah mereka yang menyembah api. Okey, jadi tu kalau Watani tadi dia adalah menyembah berhala. Okey, kalau Majusi ni dia menyembah api. Okey, agama ini berasal dari negeri Parsi. Okey, boleh tak bagi tahu cikgu negara Parsi ni pada hari ini negara apa? Agak-agak kamu rasa. Siapa tahu negara Parsi ni pada hari ini negara apa? Arab. Negara Arab. Ya, dia adalah negara Arab lah. Okey, dia negara Arab tapi dia nama yang lebih tepat. Dia betul lah, dia Arab. Dia ciri dia adalah negara Arab. Nama negara dia yang pada hari ini. Apa nama negara dia? Siapa tahu? Okey, tak apa. Negara Parsi ni pada hari ini kita panggil adalah negara Iran. Okey, Iran. Bukan Iraq Iraq lain, Iran. Okey, Iran ni adalah pada hari ini adalah Syiah. Okey. Maknanya negara api pula. Yang agama yang menyembah api ni adalah berasal daripada negara Parsi. Yep. Okey, kebanyakan penganut agama ini tinggal di Yaman, Oman dan Bahrain kerana kawasan ini dipengaruhi oleh Parsi. Maknanya negara-negara yang cikgu sebut tadi tu dia adalah kawasan yang
terletak dekat sekeliling Parsi ni atau Iran ni, dan mereka menerima ajaran agama Majusi inilah yang menyembah api. Itu adalah berkenaan dengan Majusi. Okey, kalau orang tanya Majusi ni berkenaan dengan apa? Dia adalah menyembah api. Kamu tengok yang dalam gambar tu Okey, selanjutnya kita akan tengok Nasrani. Okey, agama ini juga dianuti oleh Bani Israel. Okey, Bani Israel ni dia adalah merupakan keturunan daripada Nabi Yakub. Okey, tak apa Lutfi. Tak apa, janji kamu masuk. Okey. Agama ini juga dianuti oleh agama Bani Israel. Okey, Bani Israel itu adalah keturunan daripada Nabi Yakub Okey, contoh negara Israel tu tu sebenarnya kalau yang kita kan Islamkan kita lawan tu, patutnya kita tak panggil itu Israel lah. Patutnya itu dia Zionis Mereka lebih kepada organisasi. Okey, tak semua Yahudi yang ni lah yang serang orang Palestin tu. Okey, dia ada macam lah Yahudi. Tapi yang serang yang kat Palestin tu kita panggil adalah Zionis. Kalau kita marah Israel tak boleh. Sebenarnya Israel ni adalah nama untuk Nabi Yakub, gelaran kepada Nabi Yakub. Okey, ni cikgu ni lah bagi tahu lah. Okey, agama ini dikembangkan di utara semenanjung tanah Arab melalui penduduk Hasan dan Hirah. Okey, maknanya adalah Bani Israel ni adalah penduduk Hasan dan Hirah yang mengembangkan agama Nasrani ni. Okey, kalau kamu rasa agama Nasrani ni nama dia apa sebenarnya? Sebenarnya kalau kita sebut, kamu rasa kalau kamu tengok gambar paderi tu kan, tu agama apa sebenarnya ni? Kita Islam kita sebut Nasrani. Kalau yang umum kita panggil apa? Kalau ada paderi, agama apa yang kamu tahu? Kan ada empat agama utama kan dekat Malaysia kan? Islam, Hindu, Buddha dan lagi satu tu apa? Ya, Kristian, betul. Nasrani tu adalah Kristian lah. Itulah nama Arab dia, kita panggil Arab lah. Islam ni kita panggil dia Nasrani. Kalau yang biasa kita panggil adalah Kristian. Okey, betul. Okey, lepas tu kita akan tengok animisme. Okey, terdapat juga masyarakat yang mengamalkan kepercayaan. Ini bukan agama Ini adalah kepercayaan. Itu kepercayaan animisme. Apa tu maksud animisme? Animisme ni adalah berkenaan tentang mereka percaya kepada roh dan kuasa gaib. Maknanya contohnya dia tengok satu tempat yang keramat lah. Contohnya kalau dia tengok batu tu besar dan macam besar lah kan. Jadinya mereka percaya bahawa batu tu dia macam memberikan nasib yang baik kepada mereka. Jadinya mereka akan menyembah batu tu. Menyembah batu tu. Tu analogi dia lah untuk animisme ni. Okay, contoh dia sembah batu, dia sembah pokok, dia sembah matahari. Tu adalah berkenaan dengan animisme. Animisme ni dia bukan agama. Okay, dia adalah kepercayaan. Okey, lepas tu kita akan tengok yang terakhir adalah Hunafa. Ketika ini juga masih terdapat peganut yang mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Okey, maknanya Hunafa ni adalah berkenaan tentang agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Okey, Nabi Ibrahim ni adalah yang mencipta Kaabah tadi, yang black box hitam tu. Okey, lepas tu kawasan tu dia kena tawan lah kan oleh orang cakap jahiliah tu, yang sejak empangan Sabak, empangan yang dekat Yaman empangan Sabak tu dia pecahkan bermulanya masyarakat jahiliah tu kan. Okey, maknanya Mekah Kaabah tu dia dibina oleh Nabi Ibrahim ni. Okey, dan Hunafa ni adalah merupakan agama yang dibawa oleh negara Nabi Ibrahim ya. Macam kita Islam ni dia adalah berkenaan dengan Nabi Muhammad. Okey, setiap agama Islam tu kan dia ada nabi-nabi yang tersendiri kan. Okey, macam Nabi Muhammad adalah dia punya penganut adalah kita orang Islam Okey,
cuma nama je yang berbeza, tapi kita apa yang sama adalah kita semua sembah Tuhan yang sama lah. Okay, Allah yang Islam ni yang Muslim lah, sedang kita Muslim lah. Contoh macam Nabi ni, dia agama dia nama agama dia lain, tapi kita punya objektif kita adalah kita sembah Allah. Tu yang penting. Okay, setakat nama agama berbeza tu dia tak ada bawa maksud lain. Okay, selagi kita sembah Tuhan yang sama, Allah tu, dia sama lah. Okay, itu adalah berkenaan tentang agama dan kepercayaan. Okay, dia ada Watani, dia ada Majusi, dia ada Watani, Majusi, Nasrani, Nasrani, Animisma dan Hunafa. Lepas tu ada 6 ni. Yahudi. Itu Yahudi lagi ada pula dalam slide ni. Cikgu ni buku surat berapa ya? Alamak, cikgu tak ingat pula buku surat berapa. Tapi dia ni, dia bab 8. Bab 8 chapter 8.1. Kamu buka lah. Dah 100 dia ni bab yang terakhir sekali. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada adat dan kehidupan seharian. Okey, maknanya apa yang adat. Okey, kita kalau orang Melayu kita ada adat Melayu Contoh adat Melayu, kita kalau makan tak boleh bercakap. Macam itulah. Okey, ini kita akan tengok adat dan kehidupan seharian. Okey. Terdapat masyarakat yang menilik nasib untuk meramal masa depan mereka. Okey, kalau kita Islam ni kita panggil itu adalah perkara tahayul. Okey, perkara yang tak boleh dipercayai lah. Sebab apa? Sebab kita Islam, kita kena percaya kepada qada dan qadar lah. Okey. Jangan kamu cakap cikgu resis kan, sebab cikgu cakap pasal Islam kan tak malas. Okey, sebab dalam kelas ni ada belajar India tu kan, Monash kan. Okey, sebab apa cikgu terangkan pasal Islam? Sebab sekarang ni kita belajar mengenai tamadun Islam. Jadi cikgu akan terangkan mengenai Islam lah. Okey. Kalau kita belajar baru cikgu akan kaitkan. Okey, mana sekarang ni kita akan belajar tentang Islam. Okey. Maknanya mereka merujuk kepada tilik nasib. Okay, kalau orang Islam, tilik nasib ni tak boleh. Itu adalah perkara tahayul. Dan kalau kita melakukan tu adalah perkara kurafat. Tak boleh. Okay, sangat dilarang. Okay, itu adalah merupakan dosa besar. Okay, lepas tu, sebelum melakukan sesuatu perjalanan ataupun pekerjaan, mereka akan memerhati keadaan sekeliling bagi menentukan nasib yang akan menimpa sama ada baik atau buruk. Itu adalah dia belum tahu, dia tak tahu apa-apa kan. Contoh, dia dah macam buat satu keraguan lah. Dia kata kalau contoh dia apa? Mereka juga mempercayai ahli sihir dan kuasa azimat. Dia tak ahli sihir ni tak ada sebenarnya ni. Ini sihir dah ni. Okey, kamu tahu kan sihir tu apa kan? Dan kuasa azimat. Sebenarnya tak ada pun kuasa azimat tu. Itu macam kepercayaan mereka je kan. Kita dalam Islam kita tak boleh percaya pada tu Kuasa azimat kita dalam Islam adalah bukan kuasa azimat lah, kita punya pegangan hidup lah. Itu tentang kita masih, kalau macam mana pun berlaku, kita orang Islam akan berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Okey, macam mereka ni lebih kepada tilik nasib. Itu mereka menggunakan himat ahli sihir dan kuasa azimat. Contohnya kalau ada tangkal ni, mereka kebal. Lagi sebenarnya tak ada pun. Kalau ada ilmu kebal tu, semua orang pakai ilmu kebal tu pergi perang, of course dah menang kan. Tak boleh serang kan. Sebenarnya tak ada pun. Okay, kita tak boleh percaya pada tu. Kita kena macam mana? Kita kena meletakkan diri kita kepada Tuhan masing-masing lah. Okey, lepas kita akan tengok dalam kehidupan seharian pula, mereka memandang rendah kepada kaum wanita dan memberikan penghormatan yang lebih kepada anak lelaki. Maknanya masyarakat jahiliah ni, golongan wanita mereka dipandang macam mana sebenarnya tak. Dia golongan wanita ni dia macam tak dihargai lah. Okey, ni cikgu bagi penerangan lah macam mana. Contoh dia, sebab orang Arab jahiliah ni dia dia tak ada macam dia menolak kenabian kan, sebab dia panggil jahil kan. Okey, contoh dia, cikgu bagi contoh. Dalam satu rumah tu dia ada anak dara tau. Dia ada anak dara. Mereka akan letakkan bendera putih, bukan bendera lah, kain putih kat rumah dia. Lepas tu pemuda masyarakat jahiliah ni dia boleh
gunakan anak dara orang tu. Okey, orang yang itulah kat rumah tu, dia tak kisah berapa ramai orang. Patutnya tak boleh kan, kalau kita dalam Islam kita kena menikah kan. Okey, tapi untuk masyarakat jahiliah ni tak boleh. Jadi perempuan tu dijadikan sebagai hawa nafsu lah kan. Dia guna untuk sebab apa? Sebab dia nak kahwinkan anak dara dia kan. Anak yang itulah, gadis tu. Seperti dia tak kisah berapa ramai orang. Kalau ada 10 orang yang nak guna perempuan anak dara tu pun boleh. Kalau sepatutnya dalam Islam tak boleh kan. Ni cikgu bagi terangkan. Okey, dia boleh kan tu. Okey, dengan apa tu, mereka akan bagi nama kan, contoh bagi nama kan. Siapa yang pernah guna perempuan tu, dia akan bagi nama gadis tersebut, dia akan guna nama-nama. Okey, lepas tu mereka akan pergi kepada ahli sihir pula. Itulah ahli sihir tu. Tak adalah sihir. Dia macam tu lah ahli sihir tu. Ni tu ahli sihir pula. Tirik nasib tu. Okey, dia tirik nasib tu, dia bagi kat nama kat tirik nasib tu. Lepas tu tirik nasib tu dia pilih random rawak. Okey, nama-nama tersebut kan. Contoh dia pilih nama orang tu. Okey, jadi lelaki tersebut dia kena kahwin dengan perempuan yang tadi tu. Sebab tu tak boleh Kalau tak dilarang. Maknanya perempuan dipandang hina lah. Okey, masa zaman Arab jahiliah ni, ataupun bayi wanita akan ditanam hidup-hidup. Sebab lepas mereka lahir je, bila dia tengok bayi wanita, mereka akan tanam. Masyarakat betapanya golongan wanita ni atau perempuan ni dipandang hina masa masyarakat jahiliah ni. Sebab apa dia tanam bayi tu? Sebab bila dia lahirkan bayi perempuan ni, mereka akan membawa petanda malang. Ni tadi cikgu cakap tu. Perkara yang dia tak tahu tapi dia macam buat tahu. Dia menentukan walaupun dia tak tahu kan. Dia akan tanam bayi tersebut. Tu tak boleh Itu adalah membunuh. Bayi tu kan tak boleh sebetulnya. Tapi untuk masyarakat Arab jahiliah dia mereka lakukan. Sebab mereka tolak agama kan. Menolak agama dan Nabi kan. Sebab tu mereka dikatakan jahil. Sebenarnya mereka tu bijak. Okey, sebab apa? Sebab mereka boleh menjalankan perdagangan semua kan. Mereka boleh menjaga semua kan. Tapi sebab apa mereka panggil jahil? Jadi sebab apa? Sebab mereka menolak agama Islam dan ajaran Nabi. Sebab tu dia dipanggil jahil. Jahil ni bukan jahil tentang dia cara nak hidup semua. Tak, semua tu diorang pandai je, diorang bijak je. Tapi sebab apa mereka digelar jahil? Sebab mereka menolak ajaran agama Islam dan Nabi tu. Okey, mereka hidup dalam kemaksiatan seperti berjudi, berzina, meminum arak dan bersifat angkuh. Cikgu rasa dalam setiap agama pun melarang sebut kemaksiatan, berjudi, berzina, minum arak dan angkuh. Cikgu rasa semua agama. Tak kira lah kamu agama Hindu ke, Buddha ke, Kristian pun, yang cikgu tahu, mereka tak buat perkara tersebut. Sebab apa? Sebab agama ni dia akan melarang. Sebab dia akan memberikan kemudaratan. Yang sejauh cikgu lah. Okay, sebab cikgu pun ada banyak kawan-kawan, ada yang beragama Hindu, Kristian semua kan. Bila cikgu tanya mereka boleh ke buat perkara ni? Tak boleh. Maknanya perkara ni memang tak boleh dilakukan oleh setiap, kecuali lah kalau ada yang tak tahulah, ada yang lain ke kan. Setahu cikgu tak boleh lah kalau yang setahu cikgu lah. Okay, kalau kita fikir pun, kalau kita buat benda tu akan memberi kemudaratan. Okay. Jadi kita akan tengok, hamba juga dipandang hina dan mempunyai status terendah dalam kalangan masyarakat. Okay, hamba kamu tahu hamba tu adalah orang yang tak ada kuasa dan dia akan ikut cakap tuan mereka lah. Walaupun contohnya yang wanita dengan yang dipandang hina tu kan, kalau hamba wanita dia boleh dijadikan sebagai untuk pemenuhan nafsu. Tak boleh itulah maksud dia. Hamba ni dia kena ikut cakap. Kalau yang hamba lelaki pula, dia kena buat kerja. Kalau dia punya tuan tak bagi makan pun tak apa. Tu yang mereka punya inilah, mereka punya polis, mereka punya inilah, punya bukan pekerjaan lah, mereka punya amalan lah. Hamba ni sangat-sangat dipandang hina. Okey. Namun begitu, terdapat juga sikap yang baik dalam kalangan masyarakat Arab ketika ini, seperti sering memuliakan tetamu, menepati janji, menghormati tuan rumah dan menjaga kehormatan diri. Kan cikgu cakap tadi, dia pun ada juga dalam sisi baiknya. Contohnya dia memuliakan tetamu, menepati janji. Sebab apa mereka dia jahil? Sebenarnya apa yang lebih mereka taruh ada lebih kepada macam mereka tolak agama Islam lah. Agama Islam
dan tidak percaya kepada Nabi. Itu je. Tapi dalam sisi baik dia, mereka juga ada yang baik. Okey, lepas tu mereka sanggup menghadapi kesukaran dengan kegigihan. Mereka akan melakukan perkara dengan sedaya upaya. Malahan mereka sanggup mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk tetamu golongan miskin dan lemah. Miskin dan lemah ni bukan hamba miskin dan lemah ni bukan hamba. Dia lain lah. Adanya golongan miskin dan lemah ni contohnya dalam kabilah mereka sebab mereka ni hidup berkelompok lah. Contoh dia Syed, kau ingat kan? Syed kan. Jadinya Syed ni dia akan bantulah orang yang ahli keluarga, bukan ahli keluarga, dia macam mereka punya kelompok lah. Contohnya mereka akan memasang api di tempat tinggi bagi membantu pengembara yang sesat. Contohnya bila ada zaman dulu, kalau ada api, maknanya ada orang kat situ. Maknanya bila ada orang kat situ, contohnya kalau pengembara ni adalah orang yang berkeliling dunia. Jadi bila ada api tu, maknanya kawasan tu adalah merupakan pertempatan manusia. Ada orang, jadinya pengembara dah tahu. Jadi dia boleh pergi situ, dia boleh singgah lah. Dia mereka boleh makan ke minum ke. Lepas tu apabila seseorang itu meminta bantuan sesuatu kaum, maka menjadi tanggungjawab kaum tersebut melindunginya. Maknanya sisi baiknya mereka akan bantu kaum yang meminta pertolongan. Lepas tu sebilangan kecil masyarakat Arab ketika itu tahu bersyair, bersajak dan berpidato. Mereka power lah waktu tu. Karya yang dianggap bermutu akan dibaca dalam termasyarakat tahunan di pasar Ukas dan digantung di Kaabah. Mereka sangat menghormati ilmu pengetahuan. Jadinya mereka akan karya yang bagus atau memberikan kesan yang baik ni mereka akan letak dekat paparan untuk mereka baca lah. Untuk masyarakat Arab Jahiliah ni dia baca untuk pengetahuan mereka. Itu adalah berkenaan tentang kita punya aktiviti yang kedua, itu berkenaan tentang sosial. Ada tak apa-apa pertanyaan sebelum kita masuk kepada aktiviti? Kalau tak ada, kamu nampak kan? Kamu nampak slide cikgu kan? Nampak tak? Kalau kamu nampak, kat sini adalah kita punya aktiviti adalah padankan lah. Cikgu nak tengok kamu punya tahap kefahaman. Dia adalah berkenaan tentang agama dan kepercayaan masyarakat Jahiliyah tadi. Cikgu ada terang tadi. Jadinya dekat sini kamu tengok. Kat sebelah kiri ni ni pula slide. Kat sini sebelah kiri ni adalah agama dan kepercayaan dan sebelah kanan ni adalah maksud dia. Jadinya cikgu nak kamu padankan. Contoh Watani tu dia berkenaan dengan apa? Antara 6 tu. Boleh. Sekarang ni dah pukul 11.13. Jadinya pukul tak nak lama-lama kot. Pukul 11. Cikgu bagi 5 minit lah. Bagi 5 minit. Pukul 11.18 kita bincang. Boleh? Kamu boleh rujuk dekat buku teks. Pukul 11.18 kita akan bincangkan jawapan kita. Kita akan padanan yang betul. Yang baru masuk ni tolong isi kehadiran kehadiran penting. Lepas tu ni yang dah join kelas pula. Yang join kelas ni jangan lupa juga tulis dekat ni ruangan chat tu nama kamu. Untuk kehadiran cikgu.
Okey, sebelah 18 ya. Tak apa. Nanti jawapan nanti kamu bagi dia apa melalui alah, kalau kamu takut nak cakap, kamu boleh je type tu, cikgu boleh baca. Kalau kamu cakap lagi bagus kan. Tadi dah cikgu cakap terang. Satu bestari Oh, kamu kelas 1 bestari. Okay, kalau kamu nak tahu, cikgu juga adalah merupakan bekas pelajar 1 bestari dekat sekolah Mekalan ni. Cikgu juga ada bekas pelajar. Kamu 1 bestari kan? Cikgu pun dulu adalah merupakan pelajar 1 bestari juga. Dekat cikgu dulu pelajar SMK Seri Mekalan. Itulah 1 bestari. Cikgu tahun 2010. Kalau ada abang atau kakak kamu yang 2010 dia kata 5 2014. 2014. Ada yang sekolah Mekalan 2014. Boleh lah kalau cikgu kenal dengan abang atau kakak kamu ke. Silap ada atau abang atau kakak kamu yang satu kelas dengan cikgu dulu ke, boleh cikgu kenal juga. Okay, maknanya 1 bestari ni pun adalah boleh jadi cikgu lah kan. Okay, jam dekat laptop cikgu ni dah tunjuk pukul 11.18. Ya, lupa pula. Okey, jadinya kita akan pergi kepada kita punya aktiviti kita. Okey, boleh tak? Okey. Untuk agama Watani ni, dia adalah berkenaan tentang menyembah berhala. Okey, betul. Siapa tu? Mardia. Bagus. Okey, Mardia bagus. Ya. Yeah. Nak kena gerak. Okay, Maria kata adalah menyembah berhala. Betul. Okay, mereka menyembah berhala. Tak nampak pula. Okay, Maria jawab betul. Majusi. Okay, betul. Okay, Lutfi cikgu rasa. Okay, kamu guna nama ibu kamu kan. Okay, Majusi adalah berkenaan tentang menyembah api. Okay, betul? Ya. Cikgu nak type benda ni Majusi adalah menyembah api mana? Okey. Agama Yahudi. Tapi cikgu rasa tadi ada yang jawab kan? Tadi cikgu ada baca. Okey, kamu Majusi tadi, tak silap cikgu, kamu Majusi pula. Yahudi. Okey, Yahudi adalah agama yang dianuti oleh Bani Israel di utara semenanjung tanah Arab. Cikgu ini cikgu tak terangkan tadi, tak dekat slide. Cikgu tak perasan pula. Alah, kalau kamu sebut Yahudi pun kamu tahu kan. Sebab nama ni familiar pula kan. Tadi kat bawah kat atas pula. Okey, seterusnya agama Nasrani. Boleh tak? Respon je tengok. Nasrani. Okey, ya Monesh Nasra. Ya, Nasrani, ya. Dia agama Nasrani, agama Kristian tadi kan. Okay, dia berkenaan dengan apa? Ya, yang dikembangkan oleh penduduk Hasan dan Hira. Betul? Ya, betul. Okey, pandai. Okey, bagus Monesh.
Monash. Oh, dulu masa cikgu kawan 1B dulu nama dia Milan kalau India. Saya ingat. Monash Milan nanti tahu. Yeah. Okey. Betul apa yang Monash pilih cikgu rasa jadi. Okey. Nasrani adalah agama yang dikembangkan oleh Ibnu Hasan dan Hira. Okey, seterusnya kita akan tengok kepercayaan Islam. Okey. Kepercayaan kuasa gaib, betul? Lutfi. Okey, baik, bijak. Okey, Lutfi jawab Nabi Ismail adalah mempercayai kuasa roh dan kuasa gaib. Okey, yang last mestilah kamu tahu kan. Last tak ada. Okey, dia adalah menjalankan agama Nabi. Sekejap, tak boleh tarik pula. Ada pen. Okey, betul. Lutfi kata adalah ada mana pula hilang. Nabi Ibrahim. Okey, kalau maknanya agama Nabi Ibrahim ni adalah nama dia dulu benda penganut adalah Hunafa. Kalau Nabi Muhammad adalah Islam. Tapi apa kita punya adjektif kita sembah Tuhan yang sama, itu Allah. Walaupun kita punya nama agama tu berbeza ya. Okey, cikgu ucapkan syabas dan tahniah kepada semua yang dah jawab. Kalau cikgu tadi tengok yang jawab Mardia, Monash dengan Lutfi. Kalau cikgu tak terlepas ke, tak apa. Kalau cikgu tak sebut nama tu pun cikgu ucapkan syabas lah. Sebab apa? Sebab kamu mampu join kelas ni. Okey, maknanya kamu faham lah apa yang cikgu ajar ni. Sekejap, tu kena begini. Kamu faham lah untuk aktiviti kita ni. Maknanya kamu jawab dengan betul. Itu menunjukkan bahawa kamu ni adalah merupakan pelajar yang bijak. Pandai je kan. Kenapa kata sejarah ni macam tak faham. Tapi kalau kamu belajar tu betul, tandas. Tak apa, biasalah tu manusia kan. Kejap nak gitu, kejap ni nak, tak apa, cikgu faham, tak apa. Kalau dapat ajar kamu dalam kelas lagi best. Sebab cikgu ni suka buat aktiviti dalam kelas. Cikgu suruh kamu pelakon ke, kamu menyanyi ke, tak apa, memekak pun tak apa. Okey, tak apa, ni adalah kita diam, maknanya kamu dah cikgu ucapkan syabas dan tahniah lah untuk kamu dah buat aktiviti tadi. Kamu faham. Okey, ada tak sebarang pertanyaan sebelum cikgu nak diskusi cikgu nak buat kesimpulan untuk pengajaran kita pada hari ini? Tadi okey, apa yang cikgu nak cakap? Okey, kita dah habis belajar bab 8 8.1 lah, iaitu tentang latar belakang masyarakat Arab Jahiliah. Okey, kita dah belajar habis untuk 8.1. Kamu dah boleh tahu apa tu masyarakat Arab Jahiliah ni. Dia bermula daripada mana? Bermula daripada empangan Ma'arib yang pecah. Okey, empangan Ma'arib. Yang cikgu cakap ni dia selalunya dia hotspot tau. Contohnya kalau dalam soalan exam, contohnya adanya bilakah zaman jahiliah bermula? Jawapan dia adalah pecahnya empangan Ma'arib. Apa yang cikgu discuss ni dia adalah berkenaan dengan hotspot lah. Sebab cikgu pun adalah merupakan pelajar macam kamu dulu. Jadi cikgu setiap kali contoh lah, kalau apa yang cikgu tengok, kalau setiap kali exam sejarah ni dia ulang benda yang sama je. Kalau kamu tengok, kalau ujian kamu cuma selak balik. Contoh paper Mac, paper Jun, kamu selak balik, ada yang soalan yang sama. Kalau matematik dia akan buat soalan lain. Kalau sejarah ni dia tak boleh berubah. Sebab benda tu dah ada fakta. Dia benda yang tak boleh senang diolah. Kalau tak ada fakta tak boleh diolah. Maknanya diolah tu dia tak boleh jawapan yang lain. Kalau sejarah ni kalau kamu tengok balik, sebenarnya soalan dia adalah benda yang dia dah sambung balik. Kalau kamu tengoklah dalam buku perasan. Sebab tu cikgu dulu macam mana cikgu nak pandai sejarah ni, selalunya cikgu
tak adalah baca buku sangat. Cikgu akan tengok soalan exam yang pernah ngulau. Lepas tu cikgu tengok soalan exam yang seterusnya. Lepas tu cikgu tengok soalan mana yang selalu kena tanya. Jadi cikgu dah tahu dah jawapan dia. Ni cikgu bagi tips lah dalam sejarah ni. Itu je. Okey. Adalah masyarakat Arab Jahiliyah ni adalah berkenaan tentang bermula daripada empangan pecahnya empangan Ma'rib. Okey, lepas tu masyarakat Jahiliyah ni kenapa dia disebut jahil? Sebab apa? Sebab mereka menolak Nabi dan Naras. Menolak agama Allah. Agama Allah dan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi. Okey, itu adalah itu mereka ni adalah merupakan masyarakat yang tinggal dekat semenanjung tanah Arab. Okey. Lepas tu kita akan tengok politik. Okey, politik mereka okey, apa yang cikgu tahu ingat politik mereka ni dia ada kaum Badui dan kaum Badri. Okey, kaum Badui ni dia tinggal secara nomad ataupun pindah randam atau Hadari. Mereka berpindah Hadari dia tetaplah. Okey, lepas tu dia ada inilah, kalau untuk tu kabilah tu dia ada semangat puak. Okey, kita dalam politik. Okey, lepas tu tak ni cepat ringkaskan. Okey, alhamdulillah. Okey, lepas tu untuk tadi politik. Okey, ekonomi. Okey, lepas tu ekonomi ni setiap kawasan yang cikgu terangkan, contoh Yaman, Oman tu mereka ada tanaman yang berbeza lah. Lepas tu tanah dekat sana kurang subur lah kan, sebab apa? Cuaca panas kering. Okey, lepas tu ekonomi. Lepas tu mereka dah menjalankan pertanian dan perdagangan. Okey, lepas tu untuk last sekali apa ni, sosial. Okey, mereka ada 6 agama tadi kan, Watani, Majusi, Nasrani, Yahudi, Animisma dan Hunafah. Okey, kamu tahu kan ke-6 negara agama tu. Kalau senang je ingat tu. Contohnya kalau Majusi tu berkenaan dengan apa? Api. And Watani tu berhala. Senang je. Okey, lepas tu untuk adat mereka senang je sini. Adat mereka, golongan wanita ni dia dipandang rendah atau dipandang hina. Apa yang cikgu terangkan tadi. Senang je. Mereka Jahiliyah ni dia macam mana pun dia akan lebihkan kepada lelaki kan. Contoh kalau dalam soalan exam bertandingan tu panggil dia apa? Tu lah. Okey, dia merendahkan beginilah golongan wanita. Lepas tu mereka ni lagi satu kena tahu, mereka menjalankan aktiviti perniagaan dan mereka mementingkan keuntungan. Okey, yang hibah dan penipuan timbang tu. Tu pun lah. Tu kamu kena tahulah tu yang bahagian mereka punya sosial lah. Tu semua. Okey, itu adalah itu adalah diskusi tu apa. Kesimpulan yang cikgu nak terangkan berkenaan dengan 8.1 ni. Okey, itu tentang latar belakang masyarakat Jahiliyah. Okey, tak apa. Okey, nanti aktiviti cikgu akan bagi Google Form kot. Google Form nanti kamu buat. Okey, nanti kamu hantar dekat cikgu. Nanti cikgu nak tengok. Boleh? Okey, nanti apa-apa cikgu akan informkan dekat dalam grup kelas lah. Okey, cikgu ucapkan terima kasih sebab sudi join kelas pada pagi ni. Okey, cikgu ucapkan terima kasih. Okey, semua bolehlah untuk rehat untuk masuk ke kelas yang seterusnya. Okey, terima kasih. Jumpa untuk kalau minggu depan. Okey, sama-sama Madia. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama Monesh. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama Lutfi. Dadah. Apa Pak Ki? Okey, terima kasih Misha. Okey, terima kasih Nazim. Apa? Macam pertama kali je cikgu dengan nama Nazim. Okey, terima kasih Arid. Okey, terima kasih.